Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan yang dirahmati Allah, kita baca hadis yang berikutnya, masih lagi dalam kitab At-Taharah, bab mengenai orang-orang yang mana dia telah berlaku kepadanya muntah ataupun ru'af, yakni keluar darah daripada hidung dia. Orang utara panggil apa? Pecah menjarung. Betul? Ataupun dia temuk, dia terkeluar, dia bukan muntah sepenuhnya, dia muntah sedikit, disebut sebagai qalas ataupun madhi. Dan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, kita akan baca sama-sama hadis ini insya-Allah. Bagi yang mengikuti siaran ini, barangkali mereka kali pertama mengikuti, kita membaca kitab Bulughul Maram. Hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani daripada hadis-hadis hukum yang beliau namakan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, daripada hadis-hadis yang menjadi dalil kepada hukum hakam syarak yang dipakai oleh para ulama, khususnya para fuqaha. Dan para fuqaha, mereka memakai hadis-hadis yang dikemukakan ini, kebanyakan hampir apa yang dikemukakan ini adalah merupakan hadis-hadis utama di dalam bab-bab hukum. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam pendekatannya, dia memasukkan semua hadis, walaupun kadangkala hadis-hadis itu tidaklah begitu kuat ataupun dhaif, tetapi oleh kerana para fuqaha telah memakainya di dalam hukum, yakni ada yang berhujah menggunakannya, maka Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut hadis itu dan kemudian beliau menyebut darjat hadis berkenaan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madhyun falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmadu wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, didhaifkan oleh Imam Ahmad dan selain daripadanya. Yakni hadis ini ada di dalam Sunan Ibnu Majah. Sebab itu bukan semua yang ada di dalam kitab Sunan itu adalah hadis yang sahih. Imam-imam sebahagiannya mendhaifkannya. Dan kita akan lihat perbincangan mengenai hadis ini. Ini penting. Kerana dulu saya tengok ada satu orang masuk TV selalu, dia ni meninggal dah tak. Dia selalu kata, siapa kita nak kata hadis Ibnu Majah dhaif? Tak kalah kita lebih pandai daripada Ibnu Majah. Ini cakap orang yang bukan ahli di bidangnya. Yang mendhaifkan hadis-hadis sama ada dalam Ibnu Majah atau Abu Dawud atau Jan Tirmizi atau An-Nasa'i, yang mendhaifkan hadis-hadis ini ialah ulama-ulama hadis yang terkenal di kalangan jago-jago hadis juga, yang menilai. Dan kerana mereka ini sendiri tidak mensyaratkan hadis-hadis yang mereka letak dalam kitab mereka mesti berstatus sahih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, siapa dah Aisyah? Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Allah Taala redha dia dan bapaknya. Bahkan tok wan dia pun kan, Abu Quhafah juga adalah merupakan orang yang diredai Allah kerana kesemuanya merupakan sahabat Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, man asabahu qai'un, sesiapa yang ditimpa, yakni telah berlaku kepadanya qai'un, muntah, au ru'afun, ataupun keluar darah dari hidungnya, tu pecah jarum kita kata tu kan, au qalasun, ataupun dia temuk, dia terkeluar, muntah banyak lagi, qalas ni sedikit, au madhiyun, ataupun madhi, keluar madhi, falyatawadda, hendaklah dia berwuduk. Yakni kalau termuntah kena berwuduk, kalau keluar darah di hidung kena wuduk, kalau temuk kena wuduk, berdasarkan riwayat ini kan. Dan kalau keluar madhi kena berwuduk. Yakni ni kalau tengah-tengah salat. Thumma liyabni ala salatihi, kemudian dia sambung solat dia. Maksudnya kalau sekiranya tengah-tengah solat, dia terkeluar darah di hidung dia, dia berhenti pergi berwuduk, kemudian sambung solat dia. Kalau 2 rakaat, sambung lagi 2. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, dan dia pada hal itu, dalam keadaan itu, yakni ketika dia pergi wuduk tu, dia tak sah cakap apa. Maksud dia pergi wuduk saja, kemudian dia tak bercakap apa, dia balik, dia sambung balik semayang dia yang mana dia tertinggal tadi. Maksud kalau dia dah semayang 3, tiba-tiba terkeluar darah di hidungnya ataupun madhi, maka dia pergi ambil wuduk, kemudian dia sambung semula solat dia. Bukan mula balik, sambung semula. Itu yang disebut di dalam hadis ni. Hadis ni telah menimbulkan perbincangan di kalangan para ulama. Majoriti para ulama menolak hadis ni. Bukan tolak Nabi, tolak riwayat ni. Mereka menolaknya pertamanya disebabkan kerana sanad, rangkaian perawi, change of narration, rangkaian perawi itu daripada fulan ke fulan yang saya akan cerita. Yang kedua kerana inti kandungan hadis ini bercanggah dengan hadis-hadis yang lain yang jelas sahih, yang Nabi SAW sebut tentang orang yang buang angin dan seumpamanya. Nabi suruh fal yu'id salatahu, hendaklah dia memulakan balik salatnya. Jadi dia kata kontradik. Nanti kita akan tengok apa kontradik. Seminggu lepas kita sebut kalau hadis tu sahih, kita cuba gabungkan. Antara kontradik yang mereka sebut lagi ialah bagaimana bercakap wa huwa fi dzalika la yatakallam. Dia masa pergi ambil wuduk tu jangan cakap. Kalau cakap, tak boleh sambung dah, kira batal dah solat tu. Kalau tak cakap, sekadar pergi ambil wuduk saja, boleh sambung balik. Cakap tu lebih ringan dibandingkan dengan muntah, dengan keluar hidung darah, dengan madhi, dengan temuk ni, ataupun dengan keluar nak kata keluar kahak tak apa tepat sangatlah, tapi dia keluar sedikit daripada limpahan makanan dia ni. Ini semua lebih berat dibandingkan bercakap, kata mereka. Karena dalam hadis, kalau satu orang tu tercakap dengan tak sengaja, dia dimaafkan. Kan? Bagi syarat nanti dia jangan cakap lah. Tapi ini lebih besar. Tiba-tiba yang cakap tu batal sembahyang, yang ni tak batal. Jadi konten hadis ni, isi kandungan hadis ni, kata mereka tak boleh nak ngam dengan hadis-hadis yang lain. Kerana antara syarat hadis sahih itu, dia mesti mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mislihi ila muntaha min ghairi syadzin wala illah. Yang bersambung sanadnya dinakalkan daripada rawi yang adil, daripada dan dhabit rawi itu adil, lagi kuat ingatannya daripada awal sehingga akhir, tidak ada syadz, min ghairi syadzin, dan tidak ada illah. Hadis ni syadz, pelik.
Hadis ni dia bercanggah. Kalau dia dhaif dia panggil munkar. Munkar ni dia bercanggah dengan hadis-hadis yang lain. Maka mereka tidak menerima hadis ni. Tapi ada mazhab yang terima hadis ni, iaitu dalam mazhab Abu Hanifah. Okey. Majoriti mazhab menolak riwayat ini. Antara alasan mereka menolak, antaranya ialah kerana, kata mereka, dalam sanad hadis ni, ini kena dengar, perlu slow-slow kalau sambil-sambil mengantuk, atau dia tak boleh nak faham. Kan? Kerana di dalam hadis ni, rawi hadis ni antaranya ialah seorang yang bernama Ismail bin Ayyash. Ismail bin Ayyash, dia merupakan salah seorang rawi yang hafiz. Hafiz ni rawi yang hafiz lah. Dia mempunyai pengetahuan yang luas terhadap riwayat-riwayat hadis. Sebab tu bila kita kata satu orang tu hafiz, maksudnya pengetahuan dia, kebanyakan hadis-hadis ni dia dah baca. Tu hafiz lah. Sebab tu di dalam tradisi ilmu kita sebut ada nama Al-Hafiz Ibnu Kathir. Orang Arab hak hafal Quran tu dia tak panggil hafiz. Bukan, dalam tradisi dia tak panggil hafiz. Kena hafiz ni semua ulama memang hafal Quran lah. Dalam tradisi ilmu yang lepas. Cumanya hadis sajalah. Tapi kita Al-Hafiz ni merujuk kepada hafal Quran, bubuh di belakang, kita buat belakang. Kita tak buat depan kan. Fulan-fulan Al-Hafiz. Kita pun Al-Hafiz. Lepas tu kita buat kismih Al-Hafiz. Bab nega. Al-Hafiz menunjukkan satu orang yang menguasai ilmu, menghafal. Boleh kata kalau dia tak menghafal ke semua pun hampir semua hadis-hadis ini dilalui. Kita ada Al-Hafiz Ibnu Kathir, Al-Hafiz Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Al-Hafiz Ibn Taimiyah, Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi. Dia ada satu buku. Al-Hafiz Ibn Taimiyah. Kita ada Al-Hafiz Al-Iraqi, guru kepada Al-Syekh Ibn Hajar Al-Iraqi. Dan kita ada Al-Hafiz yang paling terkenal sekali, Ibnu Hajar ni lah, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Tadi saya sebutlah kat mengaji dia orang Center of Sunnah tu. Di dalam bidang hadis ni, kalau orang kata qala al-hafizu, berkatalah al-hafiz, tak sebut nama apa, kita automatically faham dia Al-Hafiz Ibnu Hajar. Kerana dia sangat dominan. Tapi kalau sebut nama, nama lah. Tapi kalau dia kata berkata hafiz, dia tak kata hafiz mana, kita faham berkata Al-Hafiz Ibn Hajar. Kerana kalau nama Al-Hafiz tu seolah-olah dia yang paling kuat sekali, jenama tu dia pakai. Macam Syekhul Islam. Berkata ke Syekhul Islam, kebanyakan orang faham Ibnu Taimiyah. Walaupun sebenarnya banyak lagi Syekhul Islam. Syekhul Islam Al-Ansari, banyak lagi Syekhul Islam yang lain. Tetapi kebanyakan sebut Syekhul Islam dipahami oleh Ibnu Taimiyah, terutama pada zaman ini. Terutama pada zaman. Okey, tak apa. Hafiz ni maksud apa? Al-Hafiz maksudnya begitu hebat dia punya penguasaan dia terhadap maklumat hadis. Kalau nak tahu hafiz ni, kena tengok sebahagian geng-geng yang duduk di kedai kopi. Depa Al-Hafiz. Sebab mereka bila kadang tak main mengaji, tapi mereka kata, aku tak pernah dengar pun hadis tu. Jadi bila dia tak pernah dengar, jadi hadis diragui. Sebab dia sangat menguasai bidang itu. Kata para ulama hadis, bila satu orang hafiz kata, dia tak pernah dengar hadis ni, maka kita bimbang hadis itu tidak sahih. Jadi hafiz dulu tak apa ramai. Hak zaman lah ramai. Hak ni, aku tak pernah dengar pun. Mengaji tak terang mana, orang mengaji dia duk isap rokok kat luar. Dia kira aku tak pernah dengar pun. So Al-Hafiz ini Ismail bin Ayyash termasuk di kalangan hafiz. Tetapi kekuatan Ismail bin Ayyash apabila dia meriwayatkan hadis daripada orang-orang Syam. Dia panggil riwayatuhu atau riwayatu Ismail bin Ayyash Anisy-Syamiyin. Riwayat Ismail bin Ayyash daripada ahli-ahli hadis Syam. Syam ni di mana?
Syria, Jordan, Palestin. Bila sebut Syam, kita faham yang ini. Pada istilah yang silam. Jadi, para ulama hadis kata, kalau dia riwayat daripada orang Syam, kuat. Dia siqah. Tetapi kalau dia riwayat daripada orang-orang Hijaz. Hijaz ni mana? Ha? Hijaz lah, Mekah, Madinah. Ni bumi Hijaz ni kan. Kalau dia riwayat daripada orang-orang Hijaz, riwayatnya dhaif. Pasal apa tu? Sebabnya kerana kata Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ni imam besar dalam hadis, sahabat Imam Ahmad, rapat. Jadi pada penghujung hayat mereka berpisah. Dia berselisih faham dua orang tu. Yahya bin Ma'in ni syadid. Bila nak hukum orang kata dia mutasyaddidin. Kalau dia kata orang tu siqah, oh kuat dah. Payah dia nak kata siqah. Sehingga kadang-kadang orang yang hebat pun dia pi potong dia. Sehingga Imam Ahmad kata, aku rasa hang terkena doa. Sehingga diriwayatkan dia pernah kata, wasyafi'i dhaif. Imam Syafi'i dhaif. Yahya bin Ma'in. Yahya tu hebat. Kata Imam Ahmad, oh, ya Yahya, inna ainaika lan tara misla Syafi'i. Wahai Yahya, sesungguhnya matamu tidak akan melihat seperti Syafi'i. Imam Ahmad bantah pendapat dia dhaifkan Syafi'i. Tapi Yahya ni hebatlah. Bila dia hukum tu, kata orang tu siqah, hebat. Kata Yahya bin Ma'in, Ismail bin Ayyash siqah, tetapi riwayat dia daripada Ahlul Hijaz tak dapat diterima, disebabkan berlaku ikhtilat, berlaku kekeliruan. Sebab apa keliru? Sebab buku dia hilang. Buku dia yang diriwayatkan hadis daripada Ahlul Hijaz itu hilang sebelum sempat dia menghafalnya. Jadi dia dah baca dah sekali, dia dengar dah tok guru hadis tu, rawi tu, dia dah masukkan dah. Tetapi ternyata apabila dia riwayat, ulama-ulama hadis tengok, kalau dia riwayat daripada orang Syam, kemas, tak bercanggah dengan rawi-rawi lain yang mendengar. Tapi bila diriwayat daripada Ahlul Hijaz, dia berlaku kekeliruan. Orang-orang yang riwayatkan lain, yang lain daripada dia, bagi report macam lain, dia bagi lari sikit. Maka mereka membuat kesimpulan, riwayat dia daripada orang-orang Hijaz dhaif. Ini fan, ini seni, ini satu ilmu yang sangat halus dalam bidang hadis, yang Kasim Ahmad tak sempat belajar. Siti Kasim lagi tak sempat lah. Dia bukan anak Kasim Ahmad. Ini adalah merupakan satu ilmu di mana ahlul hadis trace masalah. Jadi hadis ni ada di depan tuan-tuan ni. Kebanyakan yang ada ni hufaz, mereka tidak ada kitab. Kan? Hadis yang ada di depan tuan-tuan ni, oh saya suruh putus state, semua dah dapat putus state. Oh masya-Allah, betul nampak macam ahli hadis semua. Hadis yang ada ya tuan-tuan ni diriwayatkan dalam rawinya Ismail bin Ayyash. Dia meriwayatkan daripada Ibnu Juraij. Ibnu Juraij meriwayatkannya daripada bapaknya. Okey. Apabila kita semak riwayat, Ibnu Juraij adalah orang Hijaz, satu hal. Riwayat-riwayat orang lain daripada Ismail bin Ayyash. Ismail bin Ayyash, hadis ni yang diriwayatkan oleh orang lain selain daripada Ismail bin Ayyash, menunjukkan hadis ni dia riwayat daripada Ibnu Juraij, daripada bapa dia, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa dia bernama Abdul Aziz, bapa Ibnu Juraij. Bapa dia tabi'i. Bapa dia tabi'i. Tabi'i ni siapa?
anak murid sahabat. Riwayat daripada bapa dia yang lain tidak menunjukkan bapa Ibnu Jurayj kata qala Rasulullah. Tak menunjukkan bapa dia kata an Aisyah radhiyallahu anha. Tak ada nama Aisyah. Tiba-tiba melalui Ismail ni ada riwayat ada nama Aisyah. Jadi nama Aisyah ni tak kuat. Yang kuatnya riwayat yang kuat, kalau tengok jalan yang lain, dia setakat bapa Ibnu Jurayj terus daripada Nabi. Jadi bila bapa Ibnu Jurayj, tuan-tuan dapat faham ni? Dia teknikal sikit malam-malam ni. Lepas puasa dia kuat sikit kan? Bila bapa dia riwayat, bapa dia tak bertemu Nabi. Sebab bapa dia tabi'i. Bila tak bertemu Nabi, terus dia kata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah. Sedangkan dia tabi'i. Ulama hadis panggil yang ni, dia panggil mursal. Mursal. Ingat tak tu? Mursal ni, mursal, iaitu hadis yang tabi'i terus riwayat daripada Nabi tanpa sebut sahabat. Mursal ni majoriti para ulama tak boleh terima. Kecuali ada di kalangan ulama yang terima tu pun bersyarat. Yang terima antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, tapi ada syarat-syarat dia. Kalau saya nak cerita syarat, panjang pula jadi ilmu hadis ni. Saya nak cerita mudah. Pasal apa tak boleh terima? Padahal sahabat, tak apalah. Kok mana dia tak sebut pun, dia sebut sahabat mana pun okey. Sebab ada beberapa kemungkinan. Banyaklah. Antaranya, kemungkinan tabi'i tu dia tak dengar daripada Nabi. Dia dengar daripada kawan dia yang lain. Kalau kawan itu dhaif, satu masalah. Kemudian dia kena buktikan dia jumpa Nabi. Dia kena buktikan dia jumpa sahabat tu. Kerana tabi'i ni bukan semua sahabat dia jumpa. Macam mana dia nak skip terus? Melainkan beberapa orang tabi'i seperti Sa'id bin Musayyib ataupun Sa'id bin Musayyab, dua-dua boleh baca. Ada riwayat kata Sa'id bin Musayyib kata sayyaballah man sayyabani, riwayat tu dhaif. Sa'id bin Musayyib kata, kalau Sa'id bin Musayyib dia tak sebut daripada siapa pun terus Rasulullah, macam diterima sebab dia menantu Abu Hurairah. Kita boleh agak hadis ni diambil daripada Abu Hurairah. Tapi kalau dia terus sebut daripada Nabi, sedangkan dia bukan sahabat, dia panggil mursal. Mursal ini tidak diterima, melainkan ada sokongan daripada yang lain. Maka hadis ni, kesimpulan dia nak cerita hadis ni, majoriti para ulama tak terima hadis ni. Dhaif lah. Hadis ada ni dhaif. Tadi kalau kita pun duk senak perut juga kan, macam mana nak amal ni? Jadi majoriti para ulama tak. Cuma mursal tu saya nak sebut sikit. Hari tu saya dah sebut, ada orang yang mana dia di dalam hayat dia tabi'i. Tabi'i ni orang yang jumpa Nabi, orang yang jumpa sahabat Nabi. Tapi riwayat dia daripada Nabi diterima. Saya sebut siapa nama? At-Tanuhi. At-Tanuhi dia ni satu orang wakil Rom pergi hantar surat kepada Nabi. Jadi dia pernah tengok Nabi dan dia serah surat tu kepada Nabi, dan dia pernah dengar dialog Nabi. Cuma masa dia hantar surat kepada Nabi, dia tidak beriman. Jadi dia tak jadi sahabat. Kerana syarat sahabat hendaklah man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi, sesiapa yang jumpa Nabi dalam keadaan beriman dengan Nabi. Man laqiya nabi mu'minan bihi, siapa yang jumpa Nabi dalam keadaan beriman dengan Nabi. Nah ni dia jumpa tak beriman. Setelah Nabi tak ada, dia masuk Islam. Jadi cerita dia tentang Nabi boleh diterima walaupun dia bukan sahabat. Gelaran tu dia tak dapat sebab masa dia jumpa Nabi, dia tak beriman. Syarat nak jadi sahabat, jumpa dalam keadaan beriman.
Yang tu yang ni saya selalu sebut kat Sentul Sunnah. Ini syarat dia. Ada orang jumpa Nabi tak beriman, tak jadi sahabat walaupun jumpa kerap banyak kali. Abu Jahal, Abu Lahab and the gang jumpa selalu, tak beriman. Sebab apa? Jumpa saja tapi tak beriman. Ada orang tak jumpa Nabi, tak jumpa Nabi, tapi berurusan dengan Nabi, dia bukan sahabat. Siapa dia? Najasyi hantar surat kat Nabi, Nabi hantar surat kat dia, dia bayar mahar, Nabi kahwin, tapi dia tak jumpa Nabi, dia tak boleh jadi sahabat Nabi. Dia tak termasuk dalam tarif sahabat. Ada orang jumpa Nabi tapi tak melihat Nabi, dia sahabat. Siapa dia? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia buta. Dia jumpa Nabi, jumpa tapi dia tak melihat Nabi. Tapi dia sahabat kerana dia berjumpa. Kerana syaratnya berjumpa, bukan syaratnya melihat. Ada yang tak sahabat tapi jumpa Nabi. Mana? Sebahagian geng Yahanana di Malaysia yang Nabi mai dalam majlis mereka. Hak tu tak tahu nak bubuh kat tarikh mana. Okey. Berdasarkan kepada hadis ni, yang kita katakan dhaif ni, ada beberapa benda yang kita sebut tadi dia ditolak. Ada benda inti kandungan dia diterima. Kita tengok masalah dalam hadis ni satu persatu. Yang pertama dia kata qaid muntah. Ada tak hadis sahih yang menunjukkan muntah membatalkan wuduk? Secara kesimpulannya tidak ada hadis. Muntah tidak membatalkan wuduk. Walaupun muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Ru'af, keluar darah daripada hidung, juga tidak membatalkan wuduk. Cuma dia kena pergi basuh lah. Sebab tu dalam hadis dia tutup, dia kena kerana orang tak dapat meneruskan solat. Tapi itu tidak membatalkan wuduk. Maksudnya kalau orang tu pecah carung, tak membatalkan wuduk. Ataupun tiba-tiba dia ada wuduk, buat-buat kerja, terpotong jari dia ke apa, luka, keluar darah, batal wuduk tak? Tidak membatalkan wuduk. Kerana tidak ada hadis yang sahih dalam masalah itu. Termasuklah temuak tadi tidak membatalkan wuduk. Tetapi madhi membatalkan wuduk kerana ada hadis Ali yang kita baca hari itu, yang mana Ali meminta Miqdad bertanya Nabi SAW. Jadi hadis ni dilihat pada dua perkara. Dilihat pada dua perkara, iaitu pertama dia tidak kuat dari sudut sanad, kemudian matan dia, konten hadis itu pun tak kuat. Sebab itu hadis yang kita duk baca ni, dia ambil kira semua, bukan saja sanad, dia ambil kira juga matan. Sebab tu sebahagian para ulama kadang-kadang dia menolak matan. Dia tolak matan walaupun sanad tu kuat, dia tolak kerana matan tak dapat diselaraskan dengan riwayat-riwayat yang sahih. Ni penting. Saya baru ni cerita lah, lagi marah pula geng-geng politik ni. Cerita bukan tanda sokong, cerita. Masa PM jumpa dengan golongan ulama ni, ulama-ulama ni, dia sebut satu benda. Dia kata dia baca Quran, kan? Tapi antara yang dia sebut, dia kata, saya heran tengok orang kahwin selalu dia kata supaya satukan. Dia kata satukan seperti Mahati, seperti mana dengan satukan Nabi dengan Khadijah. Yang tu saya faham lah. Tapi Yusuf dan Zulaikha saya tak faham. Sebab saya baca dalam Quran, Zulaikha bukan isteri Yusuf. Dia kata Zulaikha ni dia tak apa bagus. Dia kata pasal dia duk pergi mengorat Yusuf apa semua. Macam mana kita pergi doa jadi dia dengan Yusuf? Lepas tu dia kata mungkin ada orang abang dia, lepas tu mereka kahwin, saya tak tahu. Tapi baca dalam Quran tak ada, dia kata. Jadi dia nak ceritanya ada benda yang amalan dalam orang kita ni tak ada dalam Quran. Itu poin dia. Tapi dia sebagai layman, kan,
sebagai orang biasa yang bukan pengkhususan dia Islam, tapi bila dia baca Quran, dia sendiri akan dapat sense, dia sendiri akan dapat rasa benda-benda ni tak ada dalam Quran. Sebab itu kita di dalam di Perlis ni saya dah minta dah ustaz supaya kita minta ubah. Sebab kadang-kadang tok qadi kita ni ataupun yang kahwinkan ni, dia lepas khutbah tu dia baca doa tu, doa hak Jakim bubuh dalam buku dia. Jakim zaman dulu lah. Jakim lama insya-Allah kot, betul kot kan. Antaranya doa Jakim tu lah. Satu kan seperti Yusuf dan Zulaikha. Yusuf dan Zulaikha ni tak ada Yusuf, bukan Zulaikha, bukan isteri Yusuf. Quran tak sebut pun nama dia Zulaikha. Quran sebut Imrat Aziz, isteri Al-Aziz. Right. Tapi dia bukan isteri Yusuf. Adalah Israeliat cerita sebahagiannya disandarkan kepada Zaid bin Aslam. Kononnya lepas pada tu Yusuf jumpa Zulaikha pula dah tua, kemudian baca doa apa jadi muda balik betul pergi menikah. Ini semua cerita Israeliat ni tak ada Quran dah cerita. Quran tak cerita. Sebab itu kadang-kadang agama ni ada orang dia mandulkan akal. Dia kata dalam agama tak boleh pakai akal. Tak betul. Ada perkara kena ada akal. Sebab tu orang tak berakal tak wajib sembahyang. Mai dia abang, kita dalam agama ni jangan pakai akal. Hang tak ada akal. Mana boleh agama tak boleh pakai akal? Orang yang tak ada akal tak boleh beragama. Orang gila tak wajib beragama. Agama selaras dengan akal. Akal yang waras akan selaras dengan agama. Agama tidak mungkin mendatangi sesuatu perkara yang mana mustahil pada akal. Kan? Kalau kita rasa mustahil, dia bukan mustahil. Mungkin tak tercapai oleh akal kita. Tapi dia tak mustahil. Kerana Tuhan yang menciptakan akal dan Tuhan yang menciptakan pemikiran kita, Tuhan yang sama yang menciptakan alam. Dia tak ada dua set yang berbeza. Sebab itu Al-Quran tidak akan bercanggah dengan realiti yang benar. Dia tak akan bercanggah dengan realiti yang benar. Sesiapa yang membawa ajaran agama bercanggah dengan realiti yang benar, walaupun dia beri apa-apa nas sekalipun, itu bukan ajaran agama. Maka sebab itu ulama hadis kata, idza ra'aital hadis yubayinul ma'qul yukhaliful usul yunaqidul manqul fa'lam annahu hadisul mawdu'. Jika kamu lihat hadis itu menyanggahi usul, menyanggahi Quran, menyanggahi logik yang kuat, maka ketahuilah dia adalah hadis palsu. Nabi tak cakap benda yang rubbish. Nabi tak cakap benda yang tak mungkin dapat diselaraskan dengan akal yang waras. Sebab tu ayat Tuhan ni dua, kan? Ayat al-ayah al-maqru'ah, ayat yang dibaca, dan al-ayat al-manzurah, ayat yang dilihat. Fanzuru, fasiru fil ar, fanzuru, jalan atas muka bumi dan lihat. Ara'aitum, tidakkah kamu lihat? Afara'aita, tidakkah kamu lihat? Kena lihat. Tak mungkin Tuhan tulis, yang tulis itu bercanggah dengan apa yang dia cipta. Sebab itu ini yang kita selalu sebut. Kita nak Muslim yang kehadapan dalam cara fikirannya. Sebab itu kita masalah apabila ada orang nak cakap agama, cakap yang tak logik. Dan orang awam sangka itu agama. Tambah generasi sekarang ni, kan? Bila generasi sekarang ni macam-macam orang cabar agama. Dunia jadi sempit. Apa yang kita kata di sini keluar dalam seluruh dunia dalam masa yang sekejap saja. Apa saja perkara yang bodoh yang orang buat dan sandarkan kepada agama, kemudian diterima, disiarkan, lalu orang akan kesangka bahawasanya inilah agama dan orang hilang keyakinan pada agama. Sebab itu kadang-kadang saya sebut juga, agama ni satu ni dia mudah Tuhan mari. Dia tak mari payah benda-benda pelik-pelik. Ketua Seusaha Kementerian Datuk Nur Syam bagi satu paper hak Jakim, hak saya cerita yang dulu. Harap-harap mari hak sekarang ni tak buat. Nak buat
halal medical device, alat perubatan halal. Pisau halal lah, katil halal, apa lagi halal, kain halal, jarum halal. Agama dia tak datang macam tu. Dia al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal dalam semua benda ni boleh dulu. Kalau tidak, kalau nak kena itu halal, esok kamera halal, lepas tu meja halal, kereta halal, rumah halal. Agama tak datang untuk itu semua. Semua asalnya halal sehingga kau buktikan dia haram. Tapi apabila buat hal-hal ni semua, di belakang dia mesti ada bisnes. Sebab itu kita berhati-hati dalam hal yang seperti ini. Wallahu alam. Saya nak sebut satu dua perkara berhubung dengan pasal hadis ni dhaif. Kita tak baca hadis minggu depan. Berhubung dengan korban ni. Pasal ramai orang buat korban ni, kita nak sebut satu dua perkara tentang korban. Hak mana dah tahu dah tu kita tak sebut dah. Kita semua tahu korban ini sunnah muakkad. Dibuat setiap tahun, boleh kata Nabi SAW buat, dan baginda tak tinggal. Sesiapa yang ada kemampuan maka dia buat. Tidak diwajibkan maka dia boleh buat korban. Disunatkan. Kalau dia buat adalah menyuntuhi Nabi SAW. Bagi satu ketua keluarga, bila dia buat korban, mewakili dirinya dan kaum keluarganya. Seperti mana yang Nabi buat, Allahumma hadha min Muhammad wa ali Muhammad, wa ya Allah ini daripada Muhammad dan kaum keluarga Muhammad. Jadi kalau satu orang tu sembelih seekor kambing, bukan saja mewakili diri dia, mewakili juga seluruh keluarga dia. Ini yang disebut oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, bahwasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yudahi bisyati anhu wa an ahli baitih. Seseorang itu sembelih seekor kambing untuk dirinya dan juga untuk kaum keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun. Kan dia mereka makan dan bagi orang makan. Yang ni satu ekor kambing, kita kata ni ayah buat korban untuk ayah. Sebenarnya dia buat korban untuk dia, ayah buat korban untuk ayah dan keluarga kita. Jadi bila dia sembelih tu dia niat, ini daripadaku ya Allah dan kaum keluargaku. Supaya merangkumi kaum keluarganya juga. Azan dia. Kita sambung sikit lagi. Sekali saya buka pada sesi soal jawab. Antara perkara yang lain tu kita semua tahu bahagian, tapi antara perkara yang tiap-tiap tahun kita ingatkan, dan saya nak ingatkan sikit. Korban ini kita buat, kita individu buat. Kita macam kita buatlah. Dalam hadis Nabi SAW, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badana an sab'ah wal baqara an sab'ah. Kami sembelih pada hari Hudaybiyah tu unta untuk 7 dan lembu untuk 7. 7 ni 7 orang. Jadi kambing untuk seorang. Jadi yang buat korban ni orang, bukan masjid. Ada masjid kadang-kadang dia pergi ambil duit masjid buat korban. Buat apa? Untuk duit masjid buat korban. Buat apa? Tabung masjid orang bagi untuk pembangunan masjid. Guna pembangunan masjid. Masjid bukan orang. Mai hari kiamat pula masjid diri ni siapa? Ni Masjid Alwi dah bang. Saya Masjid Alwi tak ada. Masjid Alwi tak buatlah cerita. Tapi kita ada cerita yang tahun-tahun lepas masjid tak ada buat, dia nak buat lembu tak, orang tak ada, dia ambil duit masjid buat korban. Tak perlulah, tak ada lah, tak payahlah. Dan jangan pergi ambil duit. Kadang-kadang pergi ambil, minta duit kat kerajaan ke apa, minta duit nak buat korban. Nak buat apa? Kerajaan bukan orang. Kot besok ke akhirat kerajaan Perlis duduk berdiri, ni siapa tu nampak macam biru kuning? Saya kerajaan Perlis. Di akhirat tak ada. Yang berdiri orang, mufti, menteri besar, apa setiausaha kerajaan negeri apa, ni berdiri dia pada masyarakat jawab apa yang Tuhan tanya. Tak ada negeri tak berdiri. Sebab tu negeri tak buat korban. Yang buat korban ialah individu.
Tu jangan duk pergi ambil tabung persatuan pergi buat korban. Pergi ambil duit-duit. Ini kadang-kadang berlaku di kalangan setengah orang AJK tu, dia nak tengok dia tak mau kalah. Tengok orang lain, masjid lain dah. Masjid kita tak ada ni, nampak leceh. Dia duk kira leceh. Leceh tu yang tak jadi tu. Masjid pun sama juga. Dia duk kira nak himpun duit bagi banyak. Tabung siapa banyak. Bukan macam mana nak belanja. Ini tak kena cara. Sebab tu yang ni kita nak ingatkan. Kemudian kita nak ingatkan apa yang hadis yang selalu kita ingatkan, iaitu hadis Ali bin Abi Talib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iaitu Ali kata bahawasanya Nabi SAW amarani Rasulullah SAW an aquma ala badanatin wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiya al-jazzara minha wa alla u'tiya al-jazzara minha. Nabi perintahkan supaya aku menguruskan korban ataupun sembelihan dia. Dia suruh sedekah semua, daging dia, kulit dia, semua yang ada, jangan bagi tukang sembelih sedikit pun. Jangan bagi kat tukang sembelih. Dan riwayat yang lain Ali kata nahnu nu'tihi min indina, kami bagi kat tukang sembelih itu daripada kami, duit kami. Maksudnya seperti mana yang kita sebut, saya tak tahu, ulanglah bagi orang yang baru main kuliah. Tak boleh kita suruh orang sembelih dan orang lapar, lepas pada tu kita tak mau bayarlah bahagian susah payah dia tu, kita ambil bahagian daging tu kita bagi ke dia sebagai upah kepada kerja dia. Bererti kita telah menjual bahagian daging untuk membeli tenaga. Jual beli ni macam kita bayar tenaga lah. Kita ambil daging tu, kita macam itu jadi trade lah kan. Kita telah bagi kat dia daging sebagai upah kepada kerja dia. Sedangkan daging korban bukan untuk dijual. Itu jual lah. Kita jangan faham jual itu bagi yang duit saja. Banyak barang pun jual juga. Tu barter trade. Sebab tu maka kadang kala dulu bila kita suruh orang sembelih, ni hati limpah apa hak ni bahagian tukang sembelih. Habuan dia. Bila jadi habuan dia, berarti kita merosakkan korban kita. Sama juga kepada tukang lapah. Jadi Ali kata, apa yang mereka buat? Mereka berikan daripada sisi mereka duit. Maksudnya, lepas sembelih, bagilah habuan upah daripada duit. Jangan bagi daripada daging. Boleh tak tukang sembelih dan tukang lapah ambil juga daging macam orang lain? Boleh. Tapi macam orang lain, bukan sebagai upah. Kalau orang lain semua kita pakat bagi seorang satu bungkus, dia pun dapat satu bungkus macam orang lain. Bukan kerana dia tak dapat di atas upah, dia dapat atas mana orang dapat. Melainkan kalaulah tukang sembelih itu memang orang miskin, kita memang kalau dia tak sembelih pun memang nak bagi lebih kat dia, kita bagi bukan kerana dia sembelih, tapi kerana sebab yang lain. Jika tidak, kita trik, kita gunakan benda tu. Maka Ali kata, Nabi perintah jangan wa alla u'tiyal jazzara minha, supaya ku jangan bagi pada tukang sembelih. Dan ini banyak berlaku zaman dulu. Bagi sebab tu kita kalaulah agak-agak harga daging tu 600 contohnya lah. Saya minta 600, saya tak tahu apa tu. 600 ke, kita bayarlah 620, 20 ke himpun-himpun 7, 140 bagi kepada upah orang yang tolong buat kerja. Supaya mereka ambil upah siap-siap duit. Dan kalau mereka nak ambil daging macam orang lain. Itu satu. Yang kedua, pencuri-pencuri daging. Haram. Mereka tolong sembelih, tolong apa, mereka awal-awal ambil dah bahagian mereka tanpa tanya kepada tuan punya daging. Ini berlaku banyak. Cepat-cepat ambil plastik, tak ada tuan dia nak buat apa lagi, dia bubuh siap-siap dah, dia bawa balik, mereka bagi sama-sama mereka. Bukan daging dia, daging orang.
Ini makan yang haram. Kalau dia telah buat pada tahun-tahun yang lepas, minta halal kepada tuan yang korban yang lepas. Semelih dia sendiri-sendiri pandai-pandai. Dah pi bahagi daging tu. Kadang-kadang dia buat sorok siap-siap dah. Hak bahagian hak dia nak makan. Tu yang nampak pulun tolong sangat tu. Nak tolong tu bagus lah kan. Nak tolong tu bagus. Tapi tolong ada udang di sebalik kotel ke apa. Sebab itu ini salah. Dan ini mengambil harta benda orang secara haram. Kena minta kat tuan dia. Setelah mereka bahagi 7, semua dapat masing-masing, tuan tu kata, tak apa, hak saya ambil separuh sajalah. Yang sebahagian ni bagilah siapa-siapa yang nak ambil. Tak apalah, dia bagi. Hak dia. Jangan kita pandai-pandai pergi ambil. Dia tentu dah, ni kaki aku punya. Nak buat sup dah janji dah dengan isteri. Han janji apa-apa pegang harta benda. Sebahagian orang tahsabunahu layyina wa huwa 'indallahi 'azim. Dia sangka benda tu ringan, di sisi Tuhan berat tu. Dia ambil harta benda orang. Makan lagi tu. Saya harap semua dengar ni, bukan masjid ni tak apalah kan. Dengar. Tak boleh ambil tu. Kita nak tolong, barakallahu fikum. Allah Ta'ala berkati, kita tolong. Hatta kulit semua, tuan dia tak boleh jual kulit tu. Kalau kita bagi pada satu orang, dia nak jual, dia punya hal. Tapi kalau kita tak apa ni siapa yang tukang sembelih, saya bagi kulit kat dia. Dia upah. Kulit katalah mahal lah orang minit jual kan. Buat gendang apa, tapi gendang pun tak pakai lah ni. Geng kompang pun tak buat apa lah. Tapi yang penting tak boleh perbuatan itu. Dan kita tengok banyak pada musim korban ni, pakat sembelih, pakat duk tunggu. Tak dan tuan korban tu kata apa, dia kutip dah daging tu. Dan kadang-kadang kutip sorok-sorok pula tu. Dia ada rasa tahu malu. Dia ambil sikit. Hatta dia tak boleh. Ni kepala saya punya. Ni kaki saya punya. Ni aku buk dah kaki. Nak buk apa? Orang punya. Tunggu tuan tu bagilah. Dan ini kita hati-hati sikit. Supaya kita tak memakan harta benda yang haram. Yang bukan hak kita. Kadang-kadang kawan tu sembelih main-main, mana korban saya? Tinggal 2 kilo bayar. Dia kata, Allah nak ambil apa-apa korban ni bagi pahala bagi kat orang. Dialah bagi, bukan hang tolong bagi. Kata Sidik Sigaraga, kalau kau mau bagi zakat, harta kau bukan harta aku. Kan? Macam itulah, kalau kita mau bagi korban, bagi dialah bagi, dia bagi kat kita terima. Sekali mungkin dia ada family dia, mungkin dia nak bagi kat jiran dia, mungkin dia. Jangan pandai-pandai kita ambil harta benda orang. Ini mesti kita ingatkan kepada orang yang melakukan korban. Yang berikutnya, yang ringkas saya ringkas, ialah lah ni tak apalah sangat. Orang tak berapa sembelih di luar, banyak sembelih di tempat-tempat sembelihan. Kalau kita orang Islam di seluruh Malaysia lah yang dengar ni, nak sembelih haiwan ni, sembelih elok. Yang pertama, sembelih elok dulu. Kerana Nabi SAW macam mana kita tahu, kata, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah tulis ihsan ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Fa ahsinul qitlah. Wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabh. Wal yuhaddu ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Allah Ta'ala tulis ihsan yang adalah muslim pada setiap benda. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu bunuh dengan cara yang baik. Islam ni sebab tu dia pancung, bagi cepat mati. Apa pun yang boleh cepat bagus. Hak duk pergi sembelih kepala orang, hak macam ISIS duk buat tu, tak ada satu benda tak kena mengena dengan ajaran agama. Sebab itu apabila orang bawa pada Abu Bakar kepala musuh, Abu Bakar bantah. Depa pun buat macam tu.
Kau yang bawa kata, as-sunnanul kufar tastannu biha, kata. Kamu ini bersunnah dengan sunnah orang kufar. Kita tak tiru mereka. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinul zabh. Bila kamu sembelih dengan cara yang baik. Wal yuhaddu ahadukum syafratah, wal yuhadda ahadukum syafratah. Maka hendaklah suatu orang tajamkan pisaunya. Wal yurih dhabihatah, dan rehatkan sembelihan dia. Dulu kita tengok kalau nak sembelih, ya Allah, pakat dia kepung lembu tu. Mati dulu sebelum mati. Letih pakat tu. Jadi pesta nak pergi terbalik lembu tu. Salah dari segi sunnah. Wal yurih zabihatah. Rehatkan. Sebab tu Sayyidina Umar bin Khattab marah. Bahkan Nabi marah apabila tengok orang asah pisau depan haiwan. Dalam riwayat Umar tengok orang, Umar pukul dia. Atumitaha mautat. Kamu bunuh dia berulang kali. Afala qabla an tujjaha. Pasal apa tak pergi asah dulu sebelum kau tidurkan dia? Ni perbah lembu. Okey, hang perbah lu. Saat guna asah pisau. Dia mau proses itu berlaku dengan pantas. Sebelum dunia ni ada tentang animal rights, Islam telah sebut tentang hak haiwan ni. Bukan saja sembelih itu sunnah, korban itu sunnah, cara sembelih juga kena ikut sunnah. Sehingga kata para fuqaha, Nabi itu sembelih dengan tangan kanan. Tapi kalau satu orang tu dia dengan tangan kanan tak apa cakap, tangan kiri ada cakap. Kalau sembelih dengan tangan kanan tu lambatlah haiwan tu, gunalah tangan kiri, tidak mengapa. Yang pentingnya ialah sembelih dengan cara yang baik. Bukan nak kira tangan kanan kiri, haiwan tu jenuh duk kelpiak. Sembelih dengan baik. Itu sunnah. Bila zaman ni moden, macam-macam hak. Hak haiwan, LGBT pun tuntut hak. Kan? Semua orang tuntut hak, haiwan pun ada hak. Tapi haiwan ada hak. Walaupun dia nak dihukum mati, tapi fal yurih dhabihatah, rehatkan sembelihan kamu. Kita orang Islam sebahagian ni, saya nak ingat ni, pergi ambil gambar sembelihan korban. Lepas tu upload dalam Facebook. Tengok cara sembelih dengan begitu mengganasnya cara. Orang bukan Islam tengok, ada yang vegetarian lah apa semua ni tengok, dia bagi satu persepsi yang salah tentang agama. Dahlah cara kita tu kendali salah, kemudian sambil sembelih tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melainkan kita buat dengan santun, dengan apa? Saya pergi ke New Zealand dan ke Australia, tengok pusat sembelihan dia. Macam saya cerita, bersih. Nak masuk kita tu, kita tengok cantik lah dengan kehijauan dia. Cara kita, kebersihan baju orang yang nak masuk, kasut, baru boleh pergi tengok. Semalam saya jumpa satu budak, 2 hari, seminggu lepas saya jumpa satu orang budak Perlis. Dia duduk kerja di New Zealand. Saya kerja apa? Dia kerja tukang sembelih. Dia pergi jalan-jalan makan angin, ada orang abang ada tawaran kerja sembelih, dia pergi apply, dia dapat sembelih. Saya kata saya pernah tengok dia pas sembelih. Dia pakai stunning, electrical stunning. Dia stun haiwan tu. Dia kejang kaki dia tu. Dia pitam sekejap. Lebih kurang 2 minit begitu. Kemudian dia sembelih. Pisau sangat tajam. Bismillah, terus. Hebat. Kemudian bersih hebat. Bila kita tengok setengah orang duk bincang, boleh stunning tak stunning. Yang penting haiwan tu dia hilang ketakutan itu. Ini nak sembelih tu dia kaki kiri tangkap, tak jadi angkat kaki kanan pula, tak jadi. Jatuh dah belah kanan, jatuh belah kiri tak boleh, jatuh belah kanan dia kena duduk belah kiri, betul lah. Dia dalam hal ni Nabi letakkan dia tidur di belah kiri. Nabi menghadap ke arah kiblat, Nabi letakkan kakinya ke atas haiwan tu dan kemudian bagi dia sembelih dengan begitu rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lepas tu ubah pula. Lepas ubah tu putih tali pula, cekup pula. Kalau nak buat bagi cekap. Kalau agak kita tak apa cekap, sagi dia lebah, sagi dia bangkit, hantar pergi tempat yang elok, yang pakar buat. Kerana bukan saja sembelih itu sunnah, cara sembelih juga hendaklah mengikut sunnah. Ini dinur rahmah, din yang rahmat, yang mana Allah hantar rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk sekalian alam. Allah. Bolehkah seseorang itu dia buat korban daging korban kesemuanya tanpa membahagikan 3 tumpuk seperti kelaziman? Sunnah je dia bagikan kepada 3 kelompok. Dia asalnya sunnah dia makan dan dia bersedekah. Kalau dia nak bagi tumpuk tu, dia kata dengan bagi dengan hadiah, dia boleh lah. Dia bagi kat kawan-kawan dia juga bagi kepada orang miskin, dia boleh makan. Kalau dia makan keseluruhannya, sah tak? Sah juga. Tetapi kuranglah pahala dia. Tapi kalau dia makan sampai dia pun duk kenyang makan, membazir, jadi berdosa balik. Kerana membazir saudara syaitan. Agak-agak kalau kita tak habis dah setumpuk lembu tu, setakat kita 3-4 orang, bahagilah sama. Dan itu adalah merupakan sunnah Nabi SAW yang disebut dalam hadis. Ni duk tanya pasal LGBT. Di zaman Nabi ada LGBT? Ada. Saya nak sebut tuan-tuan. Dah tanya, ada 3 soalan LGBT ni. Kita dah sebut dah itu ni. Zaman Nabi ada benda yang mungkin tak ada lah. Zaman Nabi tak ada tandas lelaki dengan perempuan. Kan? Orang pun tandas pergi terbuka. Zaman sekarang ada tandas lelaki perempuan. Jadi pok-pok ni selama ni kita tak tahu dia kencing di mana. Tapi sekarang ni 2-3 hari ni dia dah heran dia nak pergi kencing kat mana. jadi isu. Tu saya kata suruh dia check dululah kan. Tengok dia rasa dia belah mana. Tapi yang penting, saya bukan nak cerita pasal LGBT. Tapi saya nak cerita kita lah. Dunia Islam. Zaman ni dia tak sama. Dulu kalau kita buat apa, kita tak tahu. Saya buat contoh. Dulu kita bukan tahu Arafah hari apa. 100 tahun dulu, mana kita nak tahu? Nak kena tunggu jemaah haji tu balik lah. Baru kita tahu. Orang berpuasa ataupun orang berhari raya berdasarkan kepada hilal ataupun anak bulan di tempat masing-masing. Kerana orang tak tahu. 200 tahun dulu, 300 tahun dulu. Zaman sekarang berubah, mulalah orang tanya, macam mana jika sekiranya tak sama dengan Arab Saudi dan seumpamanya. Walaupun asalnya zaman dulu memang macam itulah, bukan mesti sama. Sebab orang tak tahu. Sekarang pasal orang tahu teknologi. Dulu apa yang berlaku, tuan-tuan belajar tentang globalization. The erosion of government atau state government power. Nation state power. Dia satu penghapusan, pengurangan kepada kuasa kerajaan tempatan ataupun kuasa kerajaan sebuah negara. Dulu kerajaan sebuah negara menentukan, sekarang ni kerajaan tak boleh nak tentukan. Ada tuntutan bangsa-bangsa bersatu, ada campur tangan, macam-macam. Nak beli senjata, ada orang lain kontrol. Dunia macam satu kampung, dan yang lebih kuat, kontrol yang lebih banyak. Ini menyebabkan satu pendekatan yang perlu. Dulu kita boleh marah kat orang. Kan? Marah, orang tak kisah. Sekarang ni, marah sikit je. Ambil, upload, bubuh dalam Facebook. Kan? Dunia. Ada positif dan ada negatif. Maka semua perkara ini menuntut pendekatan yang baru. Orang Islam tak boleh mudah-mudah. Dulu mungkin kita boleh marah. Dulu
anak hantar pergi sekolah, bapa kata kepada cikgu, buatlah macam mana apa anak saya ni, jangan bagi patah, buta dengan apa? Pekak ke apa, kan? Lah, bukan kata patah pekak. Marah kat anak dia main bawa senapang. Ada di Penang tu. Saya ingat nak tembak sungguh, tapi tak ada peluru. Tapi dunia berubah. Dan Nabi khatibun nas ala qadri uqulihim, bercakap kepada manusia dengan kadar akal mereka. Kata Ali, kan, kita bercakap, Nabi juga bercakap, tak sama. Satu orang tua mari, uqabbilu ahli, uqabbilu zawji wa ana saim, aku cium isteriku, aku puasa. Orang tua Nabi kata na'am, orang muda Nabi kata la. Dalam riwayat Ahmad. Maka ini semua menuntut kepada pendekatan yang baru. Saya nak cerita. Maka bila berlaku isu-isu yang macam ni, dulu boleh dah kalau ada LGBT baru kita marah kat kampung. Lah ni dia macam-macam. Maka dia memerlukan engagement. Macam mana nak deal? Bukan orang reda. Depa ni lelaki-lelaki, dia tak boleh ubah, dia nak istihad diri sebagai perempuan. Cuma nak dakwah kat dia tu macam mana? Ada orang kata tak payah dakwah lah, bubuh api ambil bubuh bakar lah tu. Hang bakar lah tu, hang pula kena gantung. Tak boleh. Ada setengah orang tu ambil LGBT bubuh atas bukit, tolak turun bawah. Ini cerita zaman padang pasir, barangkali 1000 tahun dulu mungkin lah kot. Itu pun belum tentu. Sekarang zaman berubah. Bila berubah, memerlukan pendekatan yang baru. Pendekatan yang baru ni kadang-kadang kita tak apa faham, kerana kita terbiasa dengan pendekatan keras. Kan? Manusia pun sebenarnya berubah. Tok Wan hak cengih tu, lelaki yang cengih tu, bila dia jadi Tok Wan dia baik. Dulu dengan anak dia marah tak sangka, main dengan cucu naik atas kepala pun tak apa. Umur berubah, sikap pun berubah. Itu diri kita. Demikian dunia. Dunia sekarang LGBT lah, apalah, animal rights lah, semua ni dah jadi satu isu yang diperdebatkan. Walaupun dunia tak adil. Panda mati di China 1 ekor, jadi berita dunia. Rakyat Palestin kena bom hangit, tak ada cerita. So kita tak menguasai media. Mereka menguasai media. Kita terpaksa menghadapi realiti ni. Nabi mengiktiraf realiti. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang sekhianatnya, treason, berpakat dengan musuh dan berbagai, tapi semayang di belakang Nabi. Nabi tak bunuh dia. Walaupun layak sebenarnya dia mati, kena treason, patutnya mati. Kata Nabi, hatta la yaqulan nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan sampai orang kata Muhammad itu membunuh sahabatnya. Walaupun sebenarnya bukan sahabatnya, tetapi masalah persepsi. Sekarang ni adalah perang persepsi. Orang beri persepsi Islam agama ganas, Islam agama tak boleh berunding, Islam semua hak jahat ni Islam. Islamofobia. So macam mana kita nak hadapi masalah ni? Semua orang berfikir daripada confrontation, cuba mengambil pendekatan engagement. Kena engage. Kena cuba cari jalan macam mana. Nak kena pujuk, nak tunjuk rahmat. Memang Nabi pun engage. Walaupun engage ni kadang-kadang ustaz semua orang faham, terutama kita bila semangat, kita marah. Quraisy. Apa yang dia tak buat kat sahabat-sahabat Nabi? Halau keluar pada kampung halaman, bunuh sahabat-sahabat, bunuh Yasir, bunuh Sumayyah, seksa Ammar, seksa Bilal. Halau mereka keluar. Kemudian perang Uhud, perang Badar, macam-macam. Depa ni punya buat kat Nabi teruk. Tiba-tiba Nabi nak pergi berunding dengan mereka dalam perjanjian Hudaibiyah. Berunding. Boleh pula mereka gencatan senjata, hak mana pergi ke depa di kalangan sahabat, tak wajib ada balik, hak mana mereka mari di kalangan mereka ke Madinah, kena hantar balik. Sahabat tak berhati perjanjian tu. Orang duk semangat nak pergi umrah, Nabi batalkan kerana terkena depa kata Nabi ikut perjanjian itu. Anahnu ala haqqin wa hum ala batil, kata Umar pada Nabi.
Tidakkah kita di atas kebenaran, mereka di atas kesesatan? Nabi tenang. Alasta Rasulullah? Alasta Rasulullah? Takkah engkau Rasulullah? Nabi kata nak. Habis itu yang kepasal kita nak ikut agama, kita nak ikut dia siapa? Omar. Sebab tu setiap hari Khamis bila Omar kenangkan bantahan daripada Nabi, dia berpuasa. Dia kata, ya Ibn Khattab, ana Rasulullah, lan yudayyana Allah abada. Wahai Ibn Khattab, aku Rasulullah, Tuhan tak akan tinggalkan aku. Tapi itu Tuhan mau. Engage dengan orang jahat, engage lah. Abu Sufyan, semua dengan samsing-samsing ni. Tetapi engagement itu bagi membolehkan satu tempoh Islam berkembang. Saya bukan nak setuju dengan siapa buat, tapi saya nak cerita yang mungkar-mungkar, yang maksiat dia tak akan berubah jadi. Tetapi macam mana kita nak deal, macam mana kita nak berurusan. Ini kita nak orang Perlis, kita matang. Sehingga kita dalam sejarah di Perlis ni sentiasa mendahului zaman dalam pemikiran Islam. Kita macam mana nak berurusan dengan orang-orang ini. Kita mungkin contohnya kan, la samahallah, na'udzubillah. Kadang-kadang benda maksiat ni kena kat orang kita, tapi bila dia mai kena kat family kita, masa tu baru kita fikir macam mana cara yang lebih baik kita nak buat. Ni anak kita sayang. Demikianlah juga. Kita tak boleh iktiraf kemungkaran, maksiat dia tak maksiat, tapi isunya dalam dunia duk tuduh Islam macam-macam ni, macam mana kita nak berurusan. Cadangan banyak hantar mai, kita ambil depa, bubuhlah satu pulau, bubuh api bakar semua. Ada. Kemudian kata kita sula depa macam dengan semerah padi. Ada. Di samping benda tu tak betul dari segi agama. Tapi kalau buat, adakah memberi nama yang baik pada agama? Tak. Dan itulah yang orang fikir. Yang itulah kadang-kadang sebahagian menteri mungkin dia buat. Mungkin kita tidak setuju dengan beberapa pandangan yang perincian itu, tetapi kita mesti aku bahawasanya satu pendekatan baru perlu dibuat di zaman ini. Banyak orang buat maksiat, kaki ketum, jangan nak buat. Saya dah sebut tu, jenis orang malas ni, nak buat macam mana? Kerja tak mau, zakat dia ambil. Kalau kita tak, kita pergi rumah dia, miskin, saya susah, nak makan tak ada, kita pergi tengok-tengok istro ada kat rumah, dia tengok istro elok, minta bantuan beras. Kalau kita tak bagi kat dia, macam kan, dia buat apa? Dia panggil wartawan, tunjuk anak dia tak ada makan. So dunia moden, so nak kena pujuk dia. Zaman dulu mungkin boleh ambil dia tak depan Masjid Awi, bubuh 3 rotan belakang untuk orang malas. Tapi undang-undang dunia tak boleh buat macam tu. Dunia berubah. Sebab tu saya kadang-kadang boleh terima beberapa tindakan, bukan saya sokong Taliban. Ada benda yang Taliban buat tu kadang-kadang logik untuk dia, bukan untuk kita. Contoh apa? Orang kata apa Taliban ni, orang tak beratuk dia pukul. Negeri miskin tuan-tuan, bukan boleh denda. Rumah pun tak tahu, duduk di gunung tu. Nah ambil, bayar RM25. Tak, dia tak bayar dah. Dia duk buat langgar, parking tak betul. Kalau jenis parking tak betul, hantar mesej pergi, Allah parking esok aku nak renew road tax, tak boleh. Dia road tax pun tak ada. Yang tu dia buat rotan saja. Lain kali dia parking elok. Sesuai negeri dia, tapi tak sesuai di negeri kita. Negeri kita ada tamadun yang tersendiri. Orang ada alamat, orang ada apa, orang bekerja, orang ada ni. Cakap nak bila ditahan, ada lawyer. Polis nak tahan pun 3-4 kali fikir. Silap-silap polis yang tahan tu kena tahan. Manusia jadi very complicated. Maka pendekatan baru yang perlu dibuat. So kita jangan begitu simplistik. Kita Muslim bertamadun, kita berfikir bagaimana nak menyelesaikan masalah. Itu maksud saya. Yang haram tu haram lah. Taklah kata nak suruh dia main buang air di tandas perempuan kan.
Cuma bila dia tak pergi tandas, dia nak pergi tandas mana? Yang tu saya orang bincang. Tu ya saya kata, dia kalau dia dah keliru sangat, dah tahulah, saya ingat suruh dia pergi ikut ni, ke hutan ke apa. Ataupun kalau dia masuk tandas lelaki, ada lelaki yang pergi buat tak tahuan apa kat dia. Kan? Dia masuk tandas perempuan, rosak orang perempuan. Melainkan kita boleh buat satu undang-undang, dia tak boleh jadi macam tu. Undang-undang apa setakat ni yang menyatakan dia tak boleh jadi macam tu? Undang-undang tu. Jadi kita kena gubal undang-undang tu dulu. Sehingga kita, cuma ada ketegasan, political will diperlukan dalam negara ni. Tapi political will juga, ada juga batas-batasannya yang supaya orang tidak menganggap salah terhadap pendekatan ini. Wallahu a'lam. Apa komen Datuk tentang ustaz yang menunjuk jari hantu ketika kuliahnya? Saya tak tengok lah, tapi saya tengok gambar dia tu. Saya tengok lah sikit ceramah tu. Tapi tuan-tuan, saya tengok rasa ada, tak mana saya lalu tengok ada gambar dia juga. Tak boleh. Matin. Ini kumpulan parti politik yang kalau kita kata dia marah. Tapi tak adakah Nabi ni laisa la'anan? Nabi ni bukan pelaknat, Nabi bukan pelucah, bukan fahash. Nabi bukan. Dakwah apakah itu? Kalau kita marah pada orang lain kerana pendekatan, katalah pendekatan menteri yang hari tu depa tak setuju, pendekatan yang dia buat tu tunjuk kelucahan. Siti Kasim pun tunjuk satu jari, yang Han tunjuk sampai dua. Apakah pendekatan itu Islam? Kalau Nabi ada di depan mendengar penyampaian Islam seperti itu, adakah Nabi kata inilah dakwah yang aku suruh? Tapi guna nama agama, guna nama politik agama dalam masjid. Dan kita sebagai orang yang dengar tu boleh dengar dan kata okey. Dan ada orang kata, yalah tak apa, yang penting niat dia nak berbetulkan keadaan. Matlamat tidak menghalalkan syarak. Ini mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Suruh ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Agama ada kesantunan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah.